cerah. InsyaAllah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey. Harap-harapnya tiada gangguan internet InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Puan Nurul Farhana, Encik Muhammad Nazri Abdul Hamid. Terima kasih banyak kerana sudi tonton untuk malam ini. Kita sembang santai, bukan sembang santai sangatlah, kita nak berbicara berkenaan keterbukaan. Berkenaan keterbukaan. Janganlah kita mudah sangat memandang enteng dengan apa yang sedang berlaku sekarang ni. Okay, insyaAllah kita nak share, kita nak berkongsi cerita, kita nak bercerita tentang keterbukaan dalam hidup kita. Kerana apa? Kerana keterbukaan itu adalah salah satu yang dinamakan keindahan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Emri, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, semoga dalam barakah Allah. Terima kasih Ustaz di atas doanya. Terima kasih banyak-banyak di atas doanya, di atas segala sokongan yang diberikan. Ustaz Emri, ni apa ni, Puan Wardah, ini kakak-kakak senior saya ketika di Kelantan ni, kakak senior. Ramai pula masuk orang ni. InsyaAllah kita share, kita kongsi-kongsikan tentang keadaan yang berlaku sekarang ni, bagaimana pandangan kita, pendapat kita. InsyaAllah mari kita sama-sama berkongsi. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap perkara baik itu diambil kira sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jom kita sama-sama berselawat dahulu sebelum kita meneruskan bicara kita, sebelum kita meneruskan bual-bual santai kita berselawat dahulu, insya-Allah.
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah sahabat-sahabat, para hadirin, kawan-kawan, rakan-rakan tontonan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tajuk yang saya ingin berkongsi pada malam ini adalah berkaitan tentang keterbukaan. Kerana keterbukaan itu adalah salah satu kebaikan dan keindahan yang kita sedia maklum, kita sedia terima. Namun tak semua orang mampu untuk menerima keterbukaan itu. Bersikap terbuka, bersikap terbuka, insyaAllah. Terima kasih kepada Dr. Wan yang baru masuk. Dr. Wan, terima kasih banyak-banyak Dr. Wan di atas kesudian menonton pada malam ini, insyaAllah. Terima kasih kepada Bonda Sa'diah Ibrahim, terima kasih banyak, insyaAllah. Kenapa saya pilih tajuk bersikap terbuka? Kerana musim-musim sekarang ni musim-musim tekanan jiwa. Musim-musim tekanan jiwa, dan sekiranya kita tidak bersikap terbuka, kita akan mudah pandang serong pada apa yang berlaku di sekeliling kita. Kita mudah tengok yang bukan-bukan. Kita mudah tengok yang bukan-bukan. Maka saya just nak kongsikan tentang perkara-perkara ini berdasarkan pengalaman kami sepanjang tempoh PKP 3.0 ini. Adalah merupakan satu ujian buat mereka yang tiada berpendapatan, dan juga ujian buat mereka yang berpendapatan. Ujian buat mereka yang berpendapatan dan tidak berpendapatan. Kerana apa? Kerana kita nak tengok orang tu macam mana. Saya bercerita berdasarkan pengalaman saya sendiri. Ada beberapa kisah episod yang bila kita perhatikan, bila kita hayati, bila kita berada di tempat itu, kita akan terasa sebab di hati kita. Maka dengan ini, kisah yang pertama yang saya ingin share, kisah yang pertama yang saya ingin kongsikan, yang mana sebelum ini saya kongsikan melalui tulisan saya, dan kemungkinan kisah itu tidaklah sempurna yang seperti yang berlaku. Kita hanya menceritakan sekadar perkongsian ringkas dan difahami oleh semua peringkat. Dan malam ini saya nak kongsikan berdasarkan penceritaan saya sendiri, berdasarkan apa yang saya rasa. Saya dan tim bergerak sepanjang tempoh PKP ini sebagai salah sebuah badan bukan kerajaan atau NGO, yang mana kami mendengar keluhan, kami mendengar rintihan, keluhan dan permohonan dari semua pihak, daripada semua pihak memohon, meminta, yang mengatakan mereka terputus bekalan dan sebagainya. Namun apa yang kita sampaikan ialah kepada golongan yang dinamakan golongan B40, golongan berpendapatan rendah. Golongan berpendapatan rendah. Dan kami bergerak bermula daripada PKP 1 sehinggalah kini. Sebelum bermula PKP 3.0 ni, kami bergerak untuk semua yang berpendapatan rendah, yang dikategorikan sebagai B40. Tetapi kita terlepas pandang dengan mereka yang berada di dalam
satu kelompok kategori T20 ataupun M40. Di situ kita agak terkidan apabila kita terlepas pandang yang mana satu permohonan masuk kepada saya. Dia kata tapi permohonan yang masuk kepada saya itu dia bukan nak ceritakan tentang diri dia, tetapi permohonan itu atas ihsan sifat kejiranannya, yang dia memberitahu bahawa jiran sebelah yang mengalami sesuatu yang dinamakan hilangnya punca rezeki disebabkan bisnes tak boleh buka, dan bisnes dia perniagaan bukan perniagaan keperluan harian. Itu dia buka kedai baju lah, kedai baju bukan keperluan harian. Maka di situ apabila kita lihat dari satu sudut, okey, kita lihat dari satu sudut apabila namanya seseorang pengusaha butik, contohnya seseorang pengusaha butik, sudah tentunya kita akan lihat dia, ya malah butik, orang ada duit, kan? Butik adalah orang ada duit. Okey, butik merupakan orang ada duit. Itu dari segi kita tengok luarannya saja. Maka permohonan tu masuk kepada saya. Saya pun perhatikan, dia kata boleh tak kalau kami nak minta bantuan bekalan makanan. Saya kata boleh sekiranya anda betul-betul memerlukan. Lepas tu dia tanya saya, tapi kalau saya takut, pemohon ni kata apa? Saya takut apabila encik sampai depan pintu, nanti encik akan terkejut. Kenapa saya minta bantuan tersebut? Saya kata apa? Jika encik betul-betul memerlukan, kenapa kami perlu terkejut? Saya kata gitu. Dia kata kerana kawasan kami adalah kawasan cakap apa, kawasan taman perumahan yang ada guard house. So tentunya taman perumahan yang besar, taman perumahan yang banglo-banglo besar. Saya kata dengan dia, saya tak tengok benda tu. Jika tuan atau perempuan yang memohon itu betul-betul memerlukan, kami akan masuk dan kami akan hantar, kami akan pergi juga. Kami tak kisah, kami akan masuk. Jadi dekat situ dia beritahu. Jadi saya kata okey, tak apalah. Memandangkan kawasan itu saya perlu melalui beberapa roadblock, maka saya serahkan kepada tim saya yang berada di kawasan pendekatan. Dan tim saya pun bergerak. Permulaannya, asasnya, secara basicnya kami menyediakan bahan bantuan asas yang bernilai RM80 hingga RM100, yang mana bahan keperluan asas ini bertahan selama 7 hari bagi ahli keluarga sekitar 5 orang. 7 hari. Okey, 7 hari. Itu pun maksimum dah 7 hari tu. Untuk RM80 hingga RM100 bahan asas kering, yang mana pihak kami siapkan lengkap. Dia dari bermula berasnya, lauknya, sardin, contoh beras, sardin, minyak masak, bawang, kicap, sos, cili giling dan sebagainya. Yang mana bila sampai tu, kalau dia ada gas, dia boleh masak. Dia ada gas, dia ada dapur gas, dia boleh masak. Untuk 5 ke 6 hari untuk 5 ahli. Tetapi jumlah tersebut RM80 hingga RM100. Bila ahli keluarga tersebut adalah merupakan ahli keluarga yang besar, dalam bilangan 7 ke 8 orang, memang ianya hanya bertahan selama 3 atau 4 hari sahaja. Itu RM80 satu ringgit. Dan kami bila RM80 satu ringgit, kami akan selitkan barang basah sedikit, seperti barang frozen yang boleh mampu bertahan lama sedikit. Itu je. Jadi saya tahu kita apa. Saya cakap sama tim saya, permohonan ini adalah ahli keluarga sekitar 5 orang. Okey, jadi kami sediakan memang basic betul-betul basic. RM80 hingga RM100 kami sediakan. Jadi kawan saya pun pergi dia pergi lebih kurang dalam 2 kereta 5 orang. Pergi untuk memberikan bantuan asas kepada mereka yang betul-betul terjejas. Apabila sampai di taman tersebut, yang mana taman itu terdapat guard house yang cukup besar. Jadi kawan saya balik, Ustaz, betul ke kita punya permohonan ni? Kenapa? Cakap kami sudah tiba di guard house, yang mana kita kena beritahu alamat dekat ni, kita kena register untuk masuk lah. Saya kata pergi, dah sampai teruskan perjalanan, jangan patah balik. Kita tak tahu dalam tu siapa. Kita tak tahu siapa yang minta kita, dan bagaimana keadaan pemohon kita tak tahu. Tak tahulah sama ada dia mohon untuk dia atau jiran sebelah. Maka kami pergi. Saya kata ya, register masuk dan terus masuk sampai ke alamat.
kawan saya terkejut. Dia ketika sampai di alamat tersebut, kan, sampai dan dia pun tengok, dia kata pagar pun pagar automatik, kan. Jadi sampai dia tengok, dia call saya balik. Takkan dia ni mohon bantuan? Saya kata kenapa? Kenapa? Dia kata ada kereta mewah dekat 5 biji. Kenapa dia mohon bantuan? Saya kata dengan dia, saya balas balik soalan dia. Jangan tengok luaran, tengok dalaman. Jangan tengok luaran, saya kata. Awak dah sampai depan pintu, awak call nombor yang saya bagi. Lalu kawan saya call dan dia keluarlah. Ayah si berada tu keluar dan dia kata, "Ya, ada apa boleh saya bantu?" Saya kata, "Kami terima maklumat yang encik memerlukan bantuan bekalan makanan." Jadi yang penerima dia kata, "Saya tak ada mohon. Saya tidak buat sebarang permohonan." Lepas tu kawan saya pun kemukakanlah maklumat tersebut. "Ni betul nama encik?" "Betul. Semua yang dalam borang permohonan tu betul lah, memang dia." Tapi kata, "Siapa yang buat permohonan untuk saya?" Kami cakap, "Kami tak tahu encik, kami hanya menyampaikan amanah orang yang bahawasanya encik memerlukan bekalan bantuan makanan." Lalu dia kata, "Okey, tak apalah." Dia ucap terima kasih lah. Dia ucap terima kasih dan dia jemput kami masuk. Jadi bila jemput masuk, kawan saya kata dia tengok ada motor, ada kereta semualah. Saya kata tak apa. Masuk dalam rumah dan dia masuk rumah tu. First kali kawan saya terkejut apabila rumah tersergam indah itu ada biskut kering. Biskut kering atas meja. Biskut kering atas meja. Sebagai kita, kalau kita normal lah kan, dalam kehidupan normal kita, kalau rumah tersergam indah ni atas meja dia apa? Cookies, bukan biskut kering. Untuk yang tersergam indah ini, rumah besar memang gah sungguh, yang atas meja dia ada cookies. Tetapi yang rumah yang kami pergi ini ada biskut kering atas meja, biskut kering. Dan ketika sedang asyik bersembang, jadi dia kata apa, yang pertama dia cakap dengan pihak kami lah. Dia kata, "Saya minta maaf banyak saya tak tahu siapa yang mohon untuk saya. Dan saya sebenarnya saya nak mohon, tapi saya rasa bersalah. Sebab saya takut bila saya mohon dan bila encik datang ke rumah saya akan menjadi satu fitnah buat kejiranan saya. Ialah rumah besar tapi mohon bantuan." Jadi kawan saya kata apa, "Tuan, rumah besar mohon bantuan ni bukan rumah. Yang mohon bantuan ni orang dalam rumah. Kami tak tengok rumah, kami tengok orang dalam rumah. Kalau orang dalam rumah tu adalah manusia yang hidup, yang memerlukan makanan, maka dia kena makan. Tapi kalau rumah tu besar, tapi orang dalam rumah tak makan, buat apa? Tak ada buat apa? Rugi. Maknanya kita cakap kalau rumah tu besar tapi orang dalam rumah tak ada makan tu, maksudnya macam zalim lah kan. Jadi kita tak apa. Jadi dia rasa sebersalah untuk menerima bantuan. Saya kata, kawan saya kata, "Tak apa tuan, kami memang nak bagi pada tuan. Jadi tuan ambillah seadanya daripada kami." Maka dia pun ambil. Sedang asyik bersembang, tiba-tiba isterinya datang. Isterinya datang dengan bawa 5 gelas air yang dah siap tuang. Tahu tak apa yang isteri dia cakap? "Minta maaf ya, air kosong je." Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, air kosong sahaja, rumah tersergam indah. Apa yang kita boleh fikirkan? Apa yang kita boleh gambarkan saat itu? Rumah tersergam indah tetapi dihidangkan dengan air kosong. Adakah kita boleh berfikir kata, "Oh tak apa, rumah ni jaga kesihatan"? Adakah kita boleh berfikir begitu? Kemungkinan besar satu, memang kita akan fikir begitu. Tetapi cuba kita fikir balik. Apabila dia sudah tiada punca pendapatan selama 1 tahun, adakah munasabah kita nak fikir tak apa, rumah ni jaga kesihatan? Munasabah tak kita nak fikir begitu? Tidak tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian. Maka kawan saya ni kata, dia macam nak gunakan bahasa yang indah sikit. Dia kata, "Boleh saya nak tengok dapur tak sekejap? Saya nak pergi tandas," dia kata. Okey, tak apalah. Dia benarkan pergi dapur. Dia minta izin, dia pergi dapur dan pergi tandas. Dan ketika pergi dapur dan pergi tandas tersebut, dapurnya cukup bersih, cleaning,
clear, bersih sangat dapur dia. Dia masuk ke dapur, dia masuk tandas, semua bersih. Dia pun terkejut, tandas tersebut tidak sabun tak ada. Sabun tak ada. Sabun tak ada sabun. Biasanya rumah macam tu, setiap bilik air akan ada sabun, betul? Akan ada sabun. Tetapi rumah itu bilik airnya tak ada sabun. Kawan saya mula dah fikir dah something, sangat something. Dia masuk, dia buang air dan sebagainya, dan dia keluar. Kebetulan isteri yang ada kat dapur ni minta izin. Boleh tak saya nak tengok peti? Dia minta izin tengok peti. Isteri ni, isteri tuan rumah ni macam merasa bersalah. Nak bagi ke tak bagi? Nak bagi ke tak bagi untuk tengok peti? Dia rasa bersalah. Dan dia kata, minta maaf Encik, ada apa ya? Saya nak tengok peti. Terima kasih kepada Ustaz Zarifi atas kesudian menonton. Siap Ustaz, mudah-mudahan diberkati. Bila kawan saya minta izin tengok peti dan dia buka peti, peti 2 pintu, dia buka atas bawah, peti itu bersih, hanya ada ais dalam peti dan ada buah limau 2 biji. Lalu kawan saya bertanya kepada isterinya, Puan, boleh Puan terus terang dengan pihak kami, bila last Puan beli barang dapur? Isterinya diam. Isteri tidak mampu berkata. Lalu kebetulan tiba-tiba masa tu suami dia pun pergi dapur. Okey, pergi dapur, dan kawan saya soal balik pada suami dia, boleh terus terang dengan saya, bila kali terakhir Tuan dan Puan beli barang dapur? Lalu si suami berkata, minta maaf ya, saya bukan nak meraih simpati, tetapi itulah yang berlaku pada kami. Kami last beli barang dapur 2 bulan lepas. Itu pun hasil kejiranan yang menyumbang kepada kami, yang hantar makanan kepada kami. Dia kata, Tuan, Puan, kami tak fikir pun tuan-puan nak meraih simpati, tidak. Tapi kami nak tanya, kenapa tidak minta bantuan? Sedangkan tuan dan puan memerlukan bantuan. Tak kira bantuan apa sekalipun, kewangan ke apa. Dan kemungkinan kalau kewangan, mungkinlah kewangan tu boleh disimpan untuk perkara-perkara yang lebih penting. Tetapi makanan kami boleh sediakan, kami boleh hantar, kan? Jadi kenapa tuan dan puan tidak memohon bantuan makanan? Apa kata suaminya? Kami nak mengelakkan fitnah. Kami nak mengelakkan fitnah. Sebab apa dia kata? Kami masih mampu. Tuan, puan, ini bukan maksud mampu, ini maksud duit yang ada adalah kegunaan pendidikan anak-anak. Sebab sekarang ni semuanya PDPR, belajar dekat rumah. Duit itu gunakan untuk pendidikan anak, dan makanan mintalah bantuan. Saya kata dengan dia itu. Saya suruh kawan saya kata begitu. Dia kata, untuk makanan mintalah bantuan. Jangan terlalu jangan terlalu simpan kita punya perasaan itu. Pergi minta, jumpa minta, isi borang permohonan. Maka masa tu bila tengok petinya kosong, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang biasa buat kerja kebajikan ni, nampak peti kosong, adakah kita tengok semata-mata ataupun kita pergi bantu dia beli? Masa tu juga masing-masing tim saya dah mengalir air mata. Memang sebab yang tak dapat ditahan, sebab yang tak dapat nak ditahan. Maka tim saya kata, tak apalah, biar kami belikan. Maka kami terus minta izin pergi beli barang keperluan harian. Bertahanlah untuk lebih kurang 2 minggu. 2 minggu gitu lah. 2 minggu, sebulan gitu. Saya pun tak pasti kawan saya macam ni. Dan kami habiskan, kami penuhkan peti mereka, penuhkan peti rumah tersebut dengan barang frozen, barang basah dan sebagainya. Barang basah biasa boleh tahan 3-4 hari. Barang frozen, penuh peti barang frozen. Saya kata apa, Tuan, ini adalah sebahagian daripada sumbangan orang ramai untuk Tuan dan Puan sebahagia. InsyaAllah, kalau perlu lagi, boleh beritahu kami. Sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Kami penuhkan peti lebih kurang untuk perbekalan selama 3 minggu. Sekitar 3 minggu. Itu adalah merupakan golongan yang mana sebelum PKP memang bisnesnya kencang. Sebelum PKP mereka adalah pembayar zakat perniagaan. Sebelum PKP mereka sentiasa memberi dan memberi. Tetapi kini PKP yang tidak tahu di manakah pengakhirannya, mereka telah berganti sebagai seorang penerima. Terima kasih kepada sahabat Amir Fatih atas kesudahan menonton. Itulah dia. Situasi yang realiti berlaku sekarang ini. Situasi realiti berlaku sekarang ini. Situasi yang takkan kita nak tengok semata-mata tengok. Bagi yang berkemampuan, teruskanlah kerja kebajikan anda, bantulah sekadar kemampuan kita. Bagi yang tidak mampu, sama-sama kita berdoa agar pandemik ini segera selesai. Berdoalah agar mereka yang mampu membantu itu dipermudahkan segala urusannya. Itu adalah salah satu cerita yang berlaku secara real di depan mata kami. Memang rumah dia besar dan dia hidup dalam 5 orang satu family, 5 sekeluarga, dan anak-anak semua masih belajar. Dan ketika kami tiba di rumah dia, anak-anak sedang belajar online. Sahabat-sahabat dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekiranya duit yang dia ada, dia gunakan untuk beli bagaimana perkhidmatan internet untuk berterusan, bagaimana perkhidmatan internet untuk diteruskan, maka ayolah kita fikirkan bagaimana dengan golongan-golongan sebegini. Kadang-kadang mereka memang takkan minta sebab kadang-kadang mereka takutkan kepada fitnah, tapi sebenarnya inilah dia tanggungjawab kita sebagai jiran tetangga kita. Kenalilah jiran kita. Apakah pekerjaan utama dia? Apakah sumber pendapatan utama dia? Kalau dia berniaga, fokuskan dia, tanya dia. Janganlah kita sentiasa komplain. Baru-baru ni ada viral satu video yang mengatakan NGO non-Muslim membuat pengagihan bantuan makanan kepada mereka yang terjejas, tetapi yang beratur ketika itu adalah orang Islam kita beratur. Dan video tersebut mengatakan, di manakah NGO Islam? Kenapa tak bantu orang Islam? Kenapa orang bukan Islam bantu orang Islam? Yang tukar rakam tu cakap begitu. Saya nak tanya tu yang tukar rakam, yang tukar viral tu lah. NGO bukan Islam bantu orang Islam. Okay. Saya nak tanya yang tukar rakam ni. Yang tukar rakam ni, berapa kampik beras dah yang anda bantu orang Islam? Kalau yang tukar rakam ni orang Islam lah. Saya nak tanya soalan tu. Tapi kita tak jumpalah siapalah perakam tersebut. Cuma saya nak tanya lagi tu. NGO kita musim pandemik, musim kita sama-sama susah, sama-sama berusaha untuk menang ini, sebenarnya kita kena bersifat terbuka. Kita mengalu-alukan sesiapa sahaja yang ingin berbuat kebajikan, nak bantu orang, kita alu-alukan. Tak kira kau Cina ke, kau India ke, tak kira. Kita sama-sama bantu. Sama-sama ada perut, sama-sama ada rasa lapar, kita sama-sama bantu. Kenapa engkau yang pergi rakam tu kau cakap NGO bukan Islam bantu orang Islam? Mana NGO Islam? Soalan tu tak patut dikeluarkan sebagai orang Islam. Kerana kita semua sama-sama bantu. Saya sendiri di pihak saya, kami terima permohonan pelbagai kaum. Ada ketika itu yang mohon kami semua India. Kami hantar. Takkan kita nak tanya dia, mana NGO engkau tak bergerak ke? Adakah kita nak tanya begitu? Tidak, sahabat-sahabat sekalian. Kita hantar. Kita yang mana namanya manusia, yang mana namanya makhluk, kita akan hantar bantuan. Dia minta, sekiranya dia memerlukan, kita akan hantar. Ramai sekarang sahabat-sahabat yang terkesan. Maka kenalah kita berlapang dada dalam menerima atau melihat apa yang sedang berlaku di depan mata kita. Janganlah kita menuding jari, janganlah kita mempersalahkan sesiapa. Jangan, tak elok. Tak elok kita mempersalahkan orang sekeliling kita. Tapi kita fokuskan apa sumbangan kita ataupun bagaimana kita nak menyumbang. Jangan sibuk kita bertanya apa sumbangan kerajaan pada kita.
Tapi apa sumbangan kita kepada kerajaan? Bantulah mereka yang memerlukan, dan elakkan spekulasi ataupun provokasi. Kerana itulah yang akan menjahanamkan hidup kita, yang akan menjahanamkan pemikiran kita. Sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang makhluk, syukurlah sekiranya kita masih boleh makan. Kerana ada orang tak boleh makan langsung. Ada satu cerita yang mana yang saya pernah tulis satu cerita yang mana 2 ekor ikan kembung bersama 8 orang ahli keluarga. 2 ekor ikan kembung bersama 8 orang ahli keluarga. Rasa macam mana? Takkan kita nak tengok je kan? Sudah tentunya kita akan belikan bekalan untuk mereka. Takkan kita perhatikan saja. Sahabat-sahabat, okey. Tanda kita bersyukur adalah kita kongsikan apa yang kita ada. Tanda kita bersyukur, kita kongsikan apa yang kita ada. Kerana apa yang kita kongsikan itu, kita kongsikan, Allah akan tambah setiap perkongsian kita itu. Itu tanda kita syukur. Bukannya tanda kita syukur ni, kita makan kita seorang, kita duk komplain apa orang buat. Tidak. Kita duk komplain, tak habis-habis kita komplain apa yang orang buat. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah. Sudah suku dah kita. Telah pun tiba 10 suku kita. Okey, kita tengok sikit. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton pada malam ini. Terima kasih banyak. Keterbukaan ini adalah bermula dengan hati. Okey. Keterbukaan ini bermula dengan hati. Okey, insya-Allah kita baca sedikit bagaimana kita nak hindarkan diri kita, hindarkan hati yang keras. Bagaimana kita nak menghindarkan hati yang keras. Okey, kita share sikit. Kerana sifat terbuka ni semua datang daripada hati. Bagaimana hati kita nak menerima setiap perkara tersebut. Hati yang keras akan mengakibatkan munculnya pelbagai penyakit hati seperti sombong, keras kepala, dengki, khianat, dia saja yang betul, orang lain salah, serta pelbagai penyakit hati yang lain. Okay? Sifat terbuka ini datang daripada hati. Bila hati keras, maka sombong, keras kepala, dengki, khianat, dia saja yang betul, orang lain salah, serta pelbagai penyakit hati akan timbul. Marilah kita berusaha menghindari hati yang keras, antaranya dengan sentiasa bersyukur. Sentiasa bersyukur. Jadilah orang yang bersyukur dan dengan sering menyantuni orang yang lemah, orang miskin, anak yatim. Orang yang bersyukur adalah mereka yang seringkali menyantuni golongan yang lemah, seperti orang miskin, anak yatim dan mereka yang memerlukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam rijlun yashku." Ini tak ada apa? Tak ada matanya, tak cukupnya ni bob ni. Suatu hari seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadu, "Akhir-akhir ini aku merasakan hati aku keras." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Mahukah engkau aku beritahu cara untuk melembutkannya dan keinginanmu tercapai? Sayangilah anak-anak yatim, usaplah kepalanya, berikanlah mereka makanan yang punca daripada makanan kamu, dan nescaya akan melembutkan hati dan mendapatkan hajatmu." Okey, riwayat Tabrani. Hadis riwayat Tabrani. Sentiasa bersyukur dengan menyantuni golongan yang memerlukan. Seringkali menziarahi kubur. Satu daripada sunnah yang disuruh oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah ziarah kubur. Antara tujuannya agar kita dapat mengingati kematian dan hari akhirat. Dengan ziarah kubur juga hati kita akan jadi lembut. Rasulullah SAW bersabda, "Aku pernah melarang
kalian ziarah kubur. Sekarang berziarahlah, sebab sesungguhnya ia akan melembutkan hati, mengalirkan air mata dan mengingatkan akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim nombor 1393. Ziarah kubur dengan tujuan mengingati kematian serta akhirat adalah sesuatu yang dianjurkan. Dengan mengingati kematian, seseorang akan sentiasa sedar bahawa kehidupan di dunia ini adalah sementara. Kematian boleh menjemput kita bila-bila waktu sahaja. Ia akan menjadikan kita insaf dan sedar, jauhkan kita bersifat sombong dan bongkak. Bersegeralah melakukan kebaikan. Rasulullah SAW menganjurkan untuk setiap kita bersegeralah melakukan amal kebaikan dan jauhkanlah kita daripada sifat malas. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, segeralah beramal dengan amalan kebaikan sebelum tiba 7 perkara. Apakah yang kamu nantikan selain papa yang melupakan, atau kekayaan yang menyombongkan, atau penyakit yang merosakkan, atau tua yang nyanyuk, atau mati dengan tiba-tiba, atau tibanya Dajjal yang merupakan sejahat-jahat makhluk yang ditunggu-tunggu, atau datangnya hari kiamat? Maka hari kiamat itu lebih berat dan mengerikan. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda kemudian mengajar kita untuk berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kelemahan dan rasa malas. Itu dia cara-cara untuk kita menundukkan sifat sombong kita, untuk kita jadikan hati kita ini sentiasa bersifat terbuka. Bagaimana? Sentiasalah bersyukur, perbanyakkan istighfar, memohonkan ampunan, dan segerakanlah diri kita untuk berbuat kebaikan. InsyaAllah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, sekadar itu dahulu daripada saya perkongsian malam tentang menghindarkan hati yang keras. Kerana sesungguhnya mereka yang memiliki hati keras inilah yang sentiasa akan memberikan komen-komen negatif kepada semua orang. Tak kira dah dia nampak orang ambil gambar hantar beras pun dia kata nak tunjuk riak lah tu. Sesungguhnya kita berkongsikan kebaikan agar orang lain juga rasa nak buat baik. Kongsikan kebaikan agar orang lain juga rasa nak buat baik. Dia rasa Allah seronoknya buat kebaikan ni, Allah seronoknya lah. Itulah dia. Okay? Dirasakan kebaikan, insya-Allah dia rasa nak buat baik, maka Allah akan kurniakan dia ketenangan hati yang sungguh luar biasa, insya-Allah. Sahabat-sahabat, mudah-mudahan perkongsian malam ini akan memberikan sedikit manfaat buat kita semua, insya-Allah. Buat saya juga, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah. Okey. Sekali itu dahulu daripada saya, Farhan Fatani. Teruskan sokongan kerja kebajikan saya, dan terima kasih di atas sokongan semua, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini Allah ambil kira sebagai ibadah, dan kepada yang menyumbang, terima kasih banyak atas sumbangan, insya-Allah. Teruskan menyumbang teruskan menyumbang sebagai tanda syukur kita, teruskan menyumbang demi kegembiraan orang lain, demi kegembiraan orang sekeliling kita yang mana terjejas dan sebagainya. Teruskan menyumbang, insya-Allah. Sama-samalah kita berbuat kebaikan di bulan Zulhijjah ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sahabat-sahabat, sebelum tidur bacalah Al-Mulk. Sekian.